Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita tunggu masuk yang lain. Dia seru sikit. Budak ni. Oh, super lah nampak go live. Wih, mantap, mantap. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay. Kejap, cikgu nak setting Facebook kejap. Kejap, Yang baru masuk ni dah serapam belum? Dah serapam belum? Anis, Aisyah, Sakinah, semua perempuan ni. Belum. Dah serapam ke? Dah mandi belum? Okey. Okey. Cikgu try buka suara tapi takut kalau tak lama ini boleh buka suara kot. Cuba try buka suara guys. Kita boleh bersembang. Belum, mandi belum. Okey. Sekejap Cikgu nak update sekejap. So hari ni kita masuk topik gerakan linear yang kedua. Okey. So hari ni yang kedua topik gerakan linear. Sesi Mazik sesi 2, sorry. Mazik sesi gerakan linear part 2. Okay, bismillah. So pagi ni kita mula dengan masuk. Okey, boleh nampak skrin cikgu? Boleh dengar suara cikgu? Suara ni penting, suara. Okey. Tak pula pagi. Okey, clear nampak video ni? Nampak video? Kalau tak nampak boleh bagi tahu
dalam chat. Okey, kalau tak dengar boleh. Jadi kita hari ni birthday saya. Okey, selamat hari jadi. Diana. Okey. Selamat hari jadi. Alright. Kita tunggu dalam 1 minit lagi sebelum kita mula kelas. Nak hantar link. Okey, di dalam grup supaya semua boleh tengok. Okey. Bagus, mantap semua. Hari ni bangun pagi, okey. Pagi-pagi kita kena bangun. Okey. Semalam cikgu tidur pukul 1. Okey. Pagi ni cikgu bangun awal untuk bersama dengan korang lah. Okey. So hari ni kita masuk topik gerakan linear atau linear motion part yang kedua. Okey. Jadi semalam kita dah buat gerakan linear part atau linear motion part yang pertama. Jadi part yang pertama adalah asas. Yang ni pun asas juga. Cumanya yang ni adalah related ataupun kesinambungan continuity dengan topik yang sebelum ni lah, topik semalam. Okey, sebab semalam kita belajar tentang jarak, okey, kita belajar tentang velocity, laju, and then kita belajar tentang sesaran, displacement, okey. Jadi masa dan sebagainya lah. Dia kesemua-semua tu related dengan topik hari ni sebab hari ni kita belajar topik kinematic equation ataupun persamaan kinematik. Okey, ataupun persamaan gerakan linear. Okey, persamaan gerakan linear. Jadi kita ada beberapa persamaan gerakan linear. Okey. Jadi persamaan gerakan linear ni adalah related dengan topik yang semalam. Okey. Jadi kita boleh tengok dekat sini, dekat skrin sini, cikgu ada tunjukkan beberapa list formula ataupun rumusan. Okey. So rumusan-rumusan ni ataupun formula ni melibatkan dengan elemen ataupun istilah-istilah semalam. Okey, dalam konsep gerakan linear ataupun linear motion. Okey. Jadi kita tengok formula yang pertama. Okey, ini adalah formula berkaitan dengan pecutan ataupun acceleration. Okey. Jadi A equal to V tolak U divide by T. Okey. So tu yang pertama. Okey, pecutan juga kita belajar last topic, last class. Okey. And then kita ada displacement. Okay, S is a displacement ataupun sesaran. Okey. So sesaran sama dengan U tambah V bahagi 2 darab T. Okey. And then seterusnya kita ada hal laju akhir ataupun V square sama dengan U square tambah 2 darab dengan acceleration darab dengan displacement ataupun sesaran. Okey, formula nombor 3. Dan ni formula nombor 4 pula tiba-tiba ni. Formula nombor 4, okey, bukan 5 4. Cikgu padam sikit. Okey. So, formula nombor 4 kita ada formula sesaran sama dengan U darab T tambah half A T square. Okey, jadi kebiasaan soalan-soalan kinematik, soalan-soalan yang melibatkan formula kinematik ni ataupun formula persamaan
persamaan gerakan linear ni problem lah untuk common student lah. Cikgu tak cakap semua student ada masalah dengan part bahagian ni. Cumanya dia orang tak tahu apa formula yang perlu pakai. Okay. Jadi itu problem yang bagi cikgu majoriti lah problem student bila belajar tajuk yang awal ni lah, tajuk gerakan linear ataupun linear motion. Jadi kita ada so cikgu ada method yang boleh memudahkan kamu untuk kamu faham dan kamu boleh guna method ni untuk pilih, okay, pilih mana satu yang sesuai untuk kita pakai, mana satu formula yang sesuai ataupun rumus yang sesuai untuk kita pakai dalam soalan. Okay, ni ada satu method. Satu method ni diperkenalkan oleh Cikgu Afifi. Okay, Cikgu Afifi yang mengajar fizik. So cikgu ada tengok dia punya tutorial dalam YouTube. Jadi kalau korang belajar fizik boleh juga follow Cikgu Afifi ni. Okay, dekat YouTube. So tengok dia clear message yang disampaikan. So dia perkenalkan satu method. So satu method ni actually dia susunan daripada istilah-istilah ni lah, istilah-istilah gerakan linear ataupun linear motion. So kita ada S, kita ada A, kita ada T, kita ada U, kita ada U, V. Okay, tapi yang kita guna adalah S, A, T, V. Okay. So apa kaitan S, A, T, V dengan formula 4 formula ni? Okay. Jadi kalau kita tengok, okay, S ni match dengan formula yang pertama sebab apa? Sebab kalau dalam soalan tidak ada variable ataupun tidak ada elemen S, jadi kita boleh pakai formula nombor 1. Okey? Sebab dalam formula nombor 1 tak ada S. Kalau soalan tanya S, jadi kita pakai formula nombor 1. Okey, ini match dia. Okey? Baik Cikgu Afifi ni, dia perkenalkan formula yang mudahkan belajar. Cikgu just share the info okay. So A, okay, untuk acceleration ataupun variable A, pecutan, okay, kalau tidak ada dalam soalan ataupun bila soalan tanya berkenaan dengan A, so korang boleh pakai formula yang nombor 2, okay, formula S equal to U tambah V bahagi 2 darab T. Okay. Seterusnya, T, kalau soalan dia tanya pasal masa, okay, T, jadi korang boleh pakai formula yang nombor 3 sebab formula nombor 3 tidak ada variable T. Okay. Alright. Seterusnya, kita ada formula, lastly kita ada variable V. Okay, V ni adalah halaju akhir. Okay, kalau soalan tanya V ataupun dalam soalan tak ada V, okay, dia tanya V lah. Jadi kalau dalam soalan tak ada V, of course lah dia akan tanya V. V apa, okay? Jadi V berapa, jadi kita boleh pakai formula nombor 4. Okay. So, you guys jangan risau sebab kesemua formula ni semua dah diberikan dalam soalan lah, dalam SPM. Okay. Untuk format KBSM, untuk silibus KBSM, format SPM dia dah bagi formula-formula ni just di depan paper, jadi boleh tengok list formula. Sebab banyak, setahu cikgu, hampir semua formula dah diberikan dalam SPM. Okay, bagi yang ambil student yang SPM, so korang jangan risaulah, jangan takut. Okay, alright. So kita buat soalan, okay? Kita buat tutorial terus kita buat soalan. Okay, cikgu bagi masa. Okay, soalan nombor 1 dulu. Okay, soalan nombor 1, okay, dalam 1 minit. Okay, soalan nombor 1 ni dia bagi sebuah kereta dengan kelajuan 50 meter per saat ataupun dengan velocity, dengan
laju velocity 50 meter per second. Diberhentikan. Okey, diberhentikan. Okey, apabila brake-nya ditekan. Okey, sesaran ataupun displacement dalam bahasa Inggeris displacement. Okey, ni cikgu convert in English. Okey, kita ada displacement. Ya, cikgu tulis terus dia punya sesaran. Okey, displacement dia 150 meter. Okey. Jadi kelajuan sebuah kereta dengan kelajuan 50 meter per second. Berapakah nyah pecutan? Okey. Jadi dia ada laju awal ni sebelum dia berhenti. Okey, maksudnya kereta tu dia bergerak sebelum dia berhenti. Jadi berhenti adalah apa? Hal laju akhir ataupun V. Jadi hal laju awal dia adalah 50. So hal laju akhir berapa? V sama dengan kosong. So dia nak nyah pecutan. Okay. So nyah pecutan, value ataupun nilai nyah pecutan A, okay, adalah negatif. Okay. Sebab topik last cikgu dah bagi tahu pecutan dan nyah pecutan beza dia adalah negativity dengan positivity. Ataupun nilai positif dengan nilai negatif. Okay. Pecutan dia ada nilai positif, nyah pecutan nilai dia adalah nilai yang negatif. Untuk A equal to negatif. Okay. Jadi kita boleh pakai formula apa? Kalau nyah pecutan kita pakai formula biasa A sama dengan V tolak U bahagi T. Sebab A pecutan dengan nyah pecutan dia kongsi sama variable lah A ataupun elemen. Okay. Jadi masukkan nilai sahaja. Masuk nilai senang, masuk nilai kosong. Mak betul lah table ni. Hide video panel pula sekejap. Hide floating ni. Okay. So kosong tolak, okay, tolak dengan berapa ni? Okay, buat atas sikit lah. Okay, kosong tolak 50 bahagi dengan T. Sorry. T dia tak bagilah guys. So kita tak boleh pakai formula ni. Okay. So dia bagi S, dia bagi U, dia bagi V. Okay. Jadi apa formula T? T tak ada. Kalau T tak ada, jadi kita boleh pakai apa guys? Kalau T tak ada, kita boleh pakai formula nombor 3. Okay. Cemas. Okay. Alright. So formula nombor 3, kita pick formula nombor 3 sebab T tidak ada. Okay. Jadi kita masukkan formula nombor 3, V kuasa 2. Okay. Sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okay. So V dia berapa? V dia adalah berapa V dia? Kosong. U dia berapa? U kosong kuasa 2 kosong lah. U kuasa 50 kuasa 2 tambah dengan 2. Okey, kita nak cari A. So AS dia berapa? 150. Okey. Okey, jadi kita do a calculation. Jadi kita buat. Okey, 50 kuasa 2 kita dapat dalam 2,500. Okey. Jadi cikgu pindahkan semua ni ke sana. So dia jadi negatif 2,500 bahagi dengan 2, 150. Okay. So A equal to negatif 8.33 meter per second. Okay. Okay. So jawapan dia adalah A sama dengan negatif 8.33 meter per second. Okay. So boleh guys
siapa ada problem ataupun ada masalah boleh komen ataupun tulis di ruangan chat. Okey. Cikgu ulang balik soalan ni. Okey, soalan ni so dia bagi tahu dia ada dia ada U, okey, initial velocity ataupun hal laju awal 50. Okey. So hal laju awal U. Okey. And then lepas tu dia bagi sesaran S sama dengan 150 meter. Okey, dia bagi U, dia bagi S, dia bagi V. Okey. V dia berapa? V dia kosong lah sebab kereta tu akhir sekali dia akan diberhentikan. So V dia V ataupun final velocity dia adalah kosong. Jadi mengikut satu method ni, okey. Jadi nilai yang tak ada, kita ada nilai A, so nilai yang tak ada dia tak bagi nilai T. Okey. So bila dia tak bagi nilai T, jadi kita pakai formula nombor 3. Okey. So yang paling sesuai nombor 3 sebab dalam soalan ni dia tak bagi nilai T. Okey. Alright. Kalau untuk nilai contoh kan. Kalau untuk nilai yang kedua ni contoh nilai A. Nilai A pun tak ada. Betul? Sebab nilai A yang ditanya tapi nilai A tak ada. Tapi kenapa kita tak pakai formula nombor 2? Sebab nilai T tak ada. Jadi kita tak boleh pakai nilai T. And then lagi satu, nilai A tak ada dalam ni. Okay? Jadi dia tak sesuai untuk dipakai. Jadi kita pakai formula yang nombor 3. Okay, seterusnya. Okay. Seorang pelajar berjalan. Okay, terus sahaja buat variable ataupun elemen tu Seorang pelajar belajarlah daripada keadaan pegun. Okay, pegun U equal to kosong. Terus letak. Okay, dia berjalan daripada maksudnya daripada awal lah. Daripada keadaan pegun. Maksudnya daripada awal dia pegun. Pegun tu maksudnya stop, dia tak bergerak, static. Jadi bila dia tak bergerak, nilai pergerakan nilai V dia adalah kosong. Okay. So U is equal to 0 sebab dia bergerak daripada awal keadaan pegun dan mencapai laju 10 meter. Jadi dia ada V sama dengan 10. Okay. So V dia sama dengan 10. Okay. Berapakah jarak yang dilalui mencapai laju 10 meter per second dalam masa dia bagi masa 7.5 T. Okay. So kita ada U, kita ada V, kita ada T. Okay. So ditanya berapakah jarak yang dilalui oleh pelajar dalam masa 7.5 saat. Berapakah jarak yang dilalui oleh pelajar dalam masa 7.5. Jadi jarak ni adalah S lah. Okay. S. 7.5 saat. Okay. Jadi kita nak S. Okay. So apa formula yang kita perlu pakai? Okay. Okay. Sekarang ni kita tak ada nilai apa. So dia bagi nilai UVT. Okay. Kita ada, so dia bagi nilai UVT. Jadi kita tak ada nilai A ataupun nilai S. Okay. Alright. So kita nak pakai nilai apa? Okay, dia nak cari nilai pergerakan pergerakan. Jadi kita boleh pakai nilai formula nombor 2 terus. Okay. Formula nombor 2. Berapa nilai kalau kita masuk dengan formula nombor 2? So U kita dah ada. Kita dah ada U.
Okay, kita dah ada V, kita dah ada T. Jadi kita masukkan dalam formula nombor 2. So kita dapat berapa nilai dia? Okay, kosong. Okay, buat sesama guys. Kosong tambah dengan 10. Okay, bahagi dengan 2 darab dengan T. Okay. Bahagi dengan 2, maksudnya 5 lah darab dengan T. 7.5. So kita dapat 37.5 meter. Okay. So formula yang kita boleh pakai adalah, so sebab S tak ada kan. Okay. Dia nak S tapi nilai A tak ada. Okay, sorry. Dia nak S, nilai A tak ada. Jadi nilai A tak ada, kita pakai formula nombor 2. Okay. Soalan tanya S tapi dia nak nilai A. Soalan tanya S tapi nilai A dia tak bagi dalam soalan. Jadi kita pakai formula nombor 2. Formula nombor 2. U tambah V bahagi 2 darab dengan T. Okay. So ni S. So S sama dengan U kosong tambah V 10 bahagi 2 darab dengan T 7.5. So S sama dengan berapa? 10 bahagi 2, 5 darab 7.5. So kita akan dapat 37.5. Okay, approximate lah. Okay. 5 darab 7.5. So kita dapat dalam range 37.5. Okay, simple saja. Okay. Tapi soalan ni dia boleh buat double layer lah. Dia ada 2 layer juga. Sama ada kita boleh cari A, dia kita pakai formula nombor kita cari A, kita pakai formula nombor 1, and then lepas tu kita masukkan pakai formula nombor 4. Okay. Tapi itu jalan yang jauh. Okay. Jadi kita terus pakai formula nombor 2 ni, masukkan saja. Okay. Alright, seterusnya sebuah kereta yang bergerak dengan laju awal. Ni dah siap-siap lah beritahu laju awal dia. Okay. So dia bergerak laju awal. Laju apa? Awal apa? U. U sama dengan 3. Okay. U sama dengan 3. Memecut. Memecut dengan seragam. Okay. Sejauh 50 meter. 50 meter ni S lah. Okay. 50 meter. Dalam masa 10 saat, T dia dah bagi 10. Okay. Dia dah bagi U, dia dah bagi S, dia dah bagi T, dia tanya A. Okay. Yang dia tak bagi apa? Yang dia tak bagi adalah V, betul? Okay. V. Jadi V. Okay. Tapi formula V ni salah dia. Dia ada A. Macam mana kita nak pakai ni? Okay. Walhal dia nak tanya A. Okay. Tapi sekarang ni formula V ni, V dia tak bagi, A dia tak bagi. Ada 2 dia tak bagi. Okay. Jadi macam ni kita nak buat ni. Okay, jadi kita nak dapatkan nilai A. Okay. So kita boleh pakai formula nombor SUT. Okay. So dia nak cari A. Okay. Jadi kita boleh pakai formula nombor 4 terus. Okay. So formula nombor 4. S sama dengan UT. UT dah ada. 1/2 AT square. Okay. So V tak ada, so kita pakai formula nombor 4. So, nombor 4. Sebab V tak ada ni. So S 50.
Cikgu tulislah formula siap-siap. S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. Jadi S kita ada 50 kat sini. Okey, korang boleh buat Cikgu nak tengok jawapan korang dulu. Aduh. 4, formula nombor 4. Mantap. Mantap Fatih. Fatih Aqilah. Okay. Yang lain mana Fatih? Okey. U3 T10 tambah 1/2. Okey, A tak tahu. Sebab kita nak carilah A. T square berapa? T kuasa 2. 10 kuasa 2. Okey. Jadi A sama dengan 50 bahagi dengan 3, 10. Sorry, dia bukan bahagi 50 tolak 50 tolak 30. Okay, and then bahagi dengan 10 square. Okay, so cikgu dapat A nilai dia 50 tolak 30, 20. 10 square ke? 10 kuasa 2 apa? Sorry, bukan 10 square. 1/2 ni kena potong dulu So jadi ni 100. Okay. So ini adalah 50 lah. Okay. So 10 square 100 pangkah dengan 2 ni. Okay, bahagi 2 dia dapat 50. Okay. So 50. So A sama dengan 20 bahagi dengan 50. A sama dengan berapa? 0.4 meter per second square. Okay, 0.4 meter per second square. Jadi jangan lupa guys untuk tulis unit. Setiap jawapan mesti kena ada unit. Kalau tidak dia tak represent apa-apa. Dia tak melambangkan apa-apa. Dia hanyalah magnitude ataupun nilai sahaja. Jadi please jangan lupa untuk kita letak unit. Tapi unit tu yang kita letak mesti kena betul. Okay, bukan unit dia tanya pecutan, kau pergi bagi unit velocity. Okay. So unit velocity ms -1. Ini tak melambangkan pecutan. Okay. Pecutan adalah ms -2 ataupun meter per saat per saat. Okay. Seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Kacau pula. Okey, cikgu buat bahagian tepi ni suatu objek bergerak daripada keadaan pegun. Okey, bergerak daripada keadaan pegun. Maksudnya U dia sama dengan kosong. Okey. Dengan pecutan 4 meter per saat, pecutan dia bagi 4. Sejauh 500 meter, 500 meter S. Berapakah masa yang diambil? Dia tanya T. So apa? UAS. Apa yang tak ada? UAS. Okey. Yang tak ada adalah V. Okey, yang tak ada adalah V. Dia tak bagi B. Dia tak bagi V. Tapi dia tanya S lah. So V tak ada, kita pakai formula nombor sama juga. Nombor 4. Okey, formula nombor 4. Okey. Boleh guys? Okey, dia bagi U, dia bagi A, dia bagi S. Tapi dia tak bagi T. Dia tak bagi V. Okey. Tapi dia tanya S lah. Okey, soalan dia tanya S tapi dia tak bagi V. So formula nombor 4. Sama juga dia bagi U, dia bagi S. Dia bagi T tapi dia tak bagi V, dia tanya A. So pakai formula nombor 4 seperti biasa. Okey. Soalan dengan variable yang dia bagi dia berlainan. Yang dia tak bagi itulah yang kita akan pakai formula dia. Okey. Korang jangan ingat yang dia tanya tu benda yang dia tak bagi. No. Contoh berapakah masa? T tu. T tu bukan yang dia tak bagi tapi dia tanya. So yang dia tak bagi adalah V. Faham?
Dalam soalan ni pula, berapakah pecutan? A adalah soalan yang ditanya, tapi dalam variable SATU V tu yang dia tak bagi adalah V. Jadi kita pakai formula nombor 4. Okey? Sama juga S sama dengan UT tambah half AT square. Okey? Jadi masukkan nilai sahaja, masuk nilai. Macam masuk nilai. S dia bagi 500. U. Okay, U dia bagi apa ni? Kosong. Kosong darab T kosong lah. Okay. T tambah 1/2. A berapa? 4. T tak tahu lah. Okay. Kosong darab T kosong. So tak payah tulis. Tulis 1/2. 4 T square. So ni 2. So 500. So yang ni T square. So bahagi 2. 500 bagi 2 apa? 250. So T 250 square root. Okay. Cikgu kena tunjuk juga mat. Kadang-kadang sebab student dekat sini, bahagian sini dia careless. Bahagian konsep dia okey. Dia faham apa nak pakai, formula apa nak pakai. Tapi bila dia kira-kira, okay, bila dia buat kira-kira, dia salah dekat bahagian. So dia careless. Okay. So jawapan dia 15.81. Boleh guys? Dapat guys? 15.81 saat. Okay. Okay, mantap. 15.81. Okay. Alright. Seterusnya soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, kita buat sama-sama soalan nombor 5. Macam biasa, seorang pemandu menekan brake keretanya dan berhenti dalam masa 10 saat. Berhenti dalam masa 10 saat. Okay, T dia 10. Okay, sekarang ni bila dia berhenti, maksudnya V dia adalah kosong. Okay, sebab dia brake and then last kali kereta dia berhenti. V dia adalah kosong. Okay, jika nyah pecutan A dia adalah 3. Okay, nilai nyah pecutan dia adalah 3, sorry. Nyah pecutan negatif 3, sorry . Negatif 3, okay. Sekarang ni, soalan ni dia tanya berapakah jarak yang dilalui. Okay, dia tanya jarak. Okay, yang dia tak bagi apa? Okay. Dia tak bagi apa? Seorang menggunakan brake katanya dah berhenti dalam masa 10 saat. Jika punya pecutan 3, berapakah jarak yang dilalui? Okay, ni formula apa kita nak pakai ni? Kalau V dia sama dengan kosong, T, A, apa yang dia tak bagi? S dia tanya soalan, T dah bagi, A dah bagi, U dia tak bagi. Tapi U, formula sentiasa ada. Boleh dipakai. Okay. So, jadi kita kena cari U dulu. Nilai U. Okay, nilai U. Jadi macam mana kita nak cari nilai U? Okay. Dekat sini semua formula ada nilai U lah. Tapi kita tak boleh pakai contohan. Yang ni ada nilai U 1, 2, 3, 4. Semua ada nilai U. Tapi yang mana yang kita nak pakai? Okay. Sekarang ni S tak bagi. Jadi S kita tak tahu. Jadi bila S kita tak tahu. Okay. Okay, S kita tak tahu. Jadi kita terpaksa pakai formula. Semua formula nombor 1, 2, 3, 4 ni. 2, 3, 4 ni semua ada S, ada U. Jadi bila dalam formula ada 2 unknown ataupun 2 variable, kita tak boleh pakai. Okay, Fatin Aqilah. Cari U dulu. Nu'ain cari U dulu. Fatin Aqilah. Betul cari U dulu. Okay, jadi cari U dulu pakai formula nombor 1. Okay. So, formula nombor 1 A. Okay, cikgu tulis A. Formula nombor 1 dulu. A sama dengan V tolak U bahagi T. Jadi U sama dengan V tolak A T. Okay, V tolak A T. Okay.
So U sama dengan V berapa? Kosong. Tolak A. A berapa? -3. T berapa? 10. So kita akan dapat nilai U adalah 30 meter per saat. Okey. Dah dapat U. Okey, lepas dah dapat U baru pilih formula lah. Jadi bila kita nak pilih formula, kita nak dapatkan nilai S. Okey, sekarang ni apa yang kita ada? T So kita dah ada UTVA. Okay, UTVA kita nak cari S. UTVA kita nak cari S. UTVA. Jadi kita boleh pakai nombor 2 pun boleh. Boleh pakai nombor 3 pun boleh. Boleh pakai nombor 4 pun boleh. Okay, sebab semua variable kita dah ada. Okay. Tapi yang paling senang pakai nombor 2 je lah. Terus je nombor 2. Nombor 2 S sama dengan U tambah V bahagi 2 darab dengan T. So U berapa? U adalah 30 tambah dengan V kosong bahagi 2 darab dengan T berapa? 10. Okey. Jadi 30 bagi 2, 15 darab 10, 150 meter. Okey, 105. Baik Noaim. Mantap. Okey, 150 meter. Okey. So, itu soalan nombor 5 dan last kali soalan nombor 6. Okey. Ini kita tak sempat nak buat banyak soalan. Okey, sebab ramai yang ada kelas. Okey, jadi banyak clash. Tapi tak apa, boleh tengok video, nanti cikgu upload video, cikgu bagi link. Okey. Okey, last soalan. Okey. Kereta pecut daripada keadaan rehat. So, U dia adalah sama dengan kosong. Dengan pecutan 2.5, A dia 2.5 selama 10 saat, T dia 10. Pemandu kereta itu kemudian menekan brake pedal dengan daya yang seragam. Kereta itu berhenti jauh 50 meter. Selepas brake mula ditekan, S dia 50. Hitungkannya pecutan. Okey. So, hitungkannya pecutan kereta itu selepas brake ditekan. Okey. Jadi kereta ni satu sebelum dia brake, selepas dia brake Sebelum dia brake lain, selepas dia brake lain. Okey, sebelum dia brake, okey. Sebelum dia brake kita kira apa yang tak ada sebelum dia brake. Okey. Kereta itu berhenti ni, yang ni adalah selepas dia brake Ini adalah sebelum dia brake. Okey, sebelum. Okey, cikgu letak sebelum sini, before. Ini nilai yang dia telah bagi, ini nilai yang selepas dia bagi. Okey. Beza Sebelum dia brake, nilai yang ni dia bagi adalah U, A dengan T. Lepas dia brake, dia punya sesaran dia adalah 50 meter. Okey. Jadi hitungkannya pecutan kereta selepas brake. Dia nak selepas Maksudnya dia nak nilai A selepas. Okey, jadi nilai A selepas kita hanya ada nilai S sahaja, iaitu 50 meter. Okey. Dan juga after the break kita ada juga nilai V. Nilai V lepas dia break, maksudnya nilai V dia adalah kosong. Ya, cari dulu V cikgu. Yes. Okey, cari V untuk sebelum. Okey. Sebab dia ada dua situasi guys. Dia ada before dengan after. So before dia punya variable yang dia bagi U, A dengan T. Okey. And then kita kena cari, okey, bila kita nak cari S, okey. Sekarang ni soalan dia tanya nyah pecutan lepas break. Jadi dia nak tanya soalan, dia nak A sini, A dekat nyah dekat after break. Jadi yang kita tak ada dalam ni, kita ada S, kita ada V. Okey, kita ada S, kita ada V. Jadi kita tak ada U, okey, kita tak ada U tak ada. Jadi kita perlukan U untuk selesaikan, untuk kita dapatkan A.
Jadi U selepas break adalah V sebelum break. Faham? Contoh kereta. Okey, ni kereta. Okey, kereta ni ini before situasi dia bila dia laju, okey. Ni after break. After break, okey. Kereta ni dia stop. Stop. Maksudnya V dia kosong. U dia berapa? Okey. U bagi after break adalah V before break. Faham? Maksudnya V before break dengan U after break adalah sama. Okey. Jadi kalau kita dapatkan nilai U, jadi macam mana kita dapatkan nilai U after break? Jadi kita perlu dapatkan nilai V before break. Sebab apa? Sebab dia dah bagi jumlah yang kita boleh cari V. Okey, just kita pakai formula A equal to V tolak U So cikgu pakai formula A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, sebab dia dah bagi U. Okey, so dah bagi A 2.5. Okey. And then dia dah bagi V berapa V? V tak tahu, kita nak cari. V before tolak dengan U berapa? Kosong. Bahagi dengan T 10. Okey, jadi kita akan dapat nilai V sama dengan 2.5 darab 10, 25 meter per saat. Jadi V before break. V before break ataupun sebelum V sebelum break adalah sama dengan U after break. Sebab U bila dia nak break, dia akan stop. Bila dia akan stop, V dia kosong. Tapi U dia berapa? U dia adalah V ataupun final velocity sebelum dia break. Sebab apa? Cikgu dah bagi tahu equation ni kan. Persamaan ni V before break adalah sama dengan initial velocity after break. Jadi nilai U ni adalah 25 sebab nilai ni 25 sama dengan 25. Okey. Jadi kita dah dapat nilai U. Okey. 25, nak buat apa 25 ni? 25 masukkan nilai, kita pilih formula, kita dah ada U. Okey, tulis sini siap-siap. U sama dengan 25. Okey, sebab kita dah dapat V before ni adalah 25. Jadi U sini 25. Okey, sebab nilai dia sama. So kita ada F, kita ada U, kita ada V. Okey, jadi kita boleh pakai formula nombor berapa kita nak pakai ni? Sebab dia nak kira A guys. Okey, T kita tak ada. Jadi kita dekat sini, situasi ni T dia tak ada. So kita pakai formula nombor 3. Okey, formula nombor 3. Jadi formula nombor 3. Okey, sama dengan berapa? Okey, bagus semua. Semua dah jawab. Mantap. Laju. Okey. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Okey. So V dia berapa V dia? V dia kosong. 25 kuasa 2 tambah 2 A S dia 50. Jadi A dia jawapan dia adalah negatif. Okey, cikgu tulis tepi sini. A equal to negatif 6.25 meter per second. Okey. So jadi kita dah selesai, tapi cikgu ada beberapa soalan lagi, nanti cikgu recap balik bagi yang terlepas. Screenshot semua soalan. Boleh. Boleh screenshot semua soalan, tak ada masalah. Okey. Nanti cikgu bagi apa jap. Cikgu sorry dia tak ikut atur. Dia tak ikut aturan lah. Jadi cikgu akan bagi screenshot. Sekejap cikgu screenshot sekarang enggak? Okay. Untuk korang punya pasal, cikgu screenshot sekarang enggak? Okey. Okey, cikgu dah screenshot. Nanti cikgu terus bagi problem solving
linear motion. Okay. Cikgu dah bagi yang ni, and then yang ni pun cikgu bagi juga satu method ni. Okay. Sat. Okay, tak ada. Boleh. Kelas cikgu ni optional. Siapa nak masuk, tak ada masalah. Okay. Tapi jangan abaikan kelas sekolah. Kelas sekolah tu priority Utamakan kelas sekolah dulu. Okay. Right. So cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Okay, cikgu dah bagi dalam WhatsApp. Jadi korang boleh tengok. Okay. Okay. So itu saja untuk sesi pagi ni. Okay, jadi kita jumpa untuk esok petang. Okay, esok petang sesi form 5 lah. Tajuk form 5. Jadi terima kasih banyak join kelas pagi ni. Bangun pagi. Okay, jadi jangan lupa jangan lupa mandi. Okay. Alright. Jumpa esok. Okay, Assalamualaikum. Stay safe. Bye. Sama-sama. Noem sama-sama. Ada Anwar Sarip. Seketul Jaris.